أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ni, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah malam ni anak sampailah dekat surau, apa nama surau dia? Al-Hidayah, buat kali pertama. Jadi depan saya ni Pak Uda saya lah, adik arwah mak. Jadi saya ni orang Kampung Baru, asal Kampung Baru. Pak Uda orang Datuk Keramat. Untuk makluman tuan-tuan, inilah pakcik saya yang paling sporting di dunia. Walaupun saya ramai pakcik, tapi pakcik inilah yang paling melayan saya masa kecil-kecil dulu. Dia lah bawa aku kulu kile kan. Pak Uda belajar sate. Lepas tu bila saya lukis apa gambar orang bodybuilder, Pak Uda belanja. Dia memang suka melayan. Lepas tu saya dengan dia rapat sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Dia ramai je pakcik kita orang ni, tapi tak tahulah Pak Uda ni dia special kat mana, aku pun tak tahu kan. Jadi Pak Uda ni masa anak kecil-kecil dia berganda crack. Okeylah tuan-tuan. Jadi sedikit pengenalan lah. Saya Muhammad Nazmi bin Abdul Karim, asal Kampung Baru. Dan saya ni mengaji agama sejak kecil lah. Saya pada tahun 1982 arwah mak saya hantar saya masuk pondok. Sampailah tahun 1992 saya sambung pengajian di Syriah. Habis tahun 1998 balik ke Malaysia berumah tangga. Rumah saya orang Kemaman, Terengganu. Kemudian saya sambung di Al-Azhar pada tahun 2000 dan habis 2001 sebab saya terus masuk tahun akhir. Kemudian saya sambung di American Open University of Cairo dalam bidang sains politik. Kemudian saya balik dan mengajar di pondok bapa mertua saya di Kemaman. Kemudian pada tahun lebih kurang tahun 2005 saya pindah ke Shah Alam dan alhamdulillah sekarang tinggal di TTDI Jaya. Dan sekarang saya dan kawan-kawan ada buka mahad di Seksyen 16 Shah Alam, Mahad Turas Al-Islami, mahad pengajian pondok moden tapi di Shah Alam, dan bilangan pelajar seramai 250 orang. Alhamdulillah. Jadi dah berumah tangga, anak 5 orang. Tuan-tuan semua, insya-Allah pada malam ni kita akan cerita tentang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Untuk makluman kita bersama, tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat ni ada 3. As-sughra wal-wusta wal-kubra. Tanda kecil, tanda sederhana dan tanda yang paling besar. Tanda yang kecil dah lama berlaku. Tanda-tanda kiamat kecil ialah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tanda bila Nabi itu lahir, itu merupakan tanda kiamat yang kecil. Begitu juga dengan satu peristiwa yang terkenal, terbelahnya bulan. Kan, insyaqqal qamaru
terbelahnya bulan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang kafir Quraisy mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata apa? In kunta sadiqan fima da'aita minan nubuwati fashaqqilana al-qamara firqataini. Geng Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni dia cabar, dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau engkau ni betul engkau nabi, engkau rasul, kami cabar engkau belah bulan. Maka Nabi pun dengan izin Allah membelah. Wal iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamaru. Allah berfirman, telah hampirnya kiamat dan terbelahnya bulan. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat, antaranya lagi yang Nabi kata, wa antara al-hufat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan an talida al-amatu rabbataha. Dalam hadis yang panjang Nabi kata antara tanda kiamat lagi apabila ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Ulama khilaf dalam menafsirkan hadis ini. Ada ulama kata bermaksud ibu melahirkan tuannya gini tuan-tuannya, bukan anak tu jadi bos. Itu satu penafsiran. Tapi penafsiran yang ulama buat ialah di zaman dulu bila berlaku peperangan, apabila tentera Islam berjaya menawan musuh, antara tawanan ni termasuk orang perempuan. Jadi orang perempuan ni tuan-tuan, dia jadi hamba. Dan bila kita, contohlah nak buat contoh mudah, kita pergi serang satu negara, Rusia lah contoh, Rusia kau pasal awet sana lawa sikit. Jadi kita serang Rusia, kita berjaya menawan orang-orang Rusia. Jadi awet-awet Rusia jadi hamba. Kita ni merdeka, orang merdeka. Kita pun bersama dengan hamba ni. Dalam fiqah, kita boleh bersama dengan hamba tanpa ada akad nikah. Sebab hamba tu dipanggil al-milkutam, milik engkau. Jadi bapaknya merdeka ataupun suaminya orang merdeka, bininya hamba. Bila bininya mengandung, melahirkan anak, anak tu dia akan ikut hukum bapak dia, hukum orang merdeka. Maka lahirnya baby tu baby yang merdeka, tapi mak dia masih lagi hamba. Itu yang Nabi kata antalidal amatu rabbataha, apabila seseorang ibu melahirkan tuannya. Itu maksudnya ya, kecuali kalau kita merdekakan bini kita tu, barulah dia merdeka. Mengikut penafsiran yang kedua yang kita sedia maklum, apabila ibu ni melahirkan anaknya, bila anak dah besar, dia buat mak bapak dia macam kuli batak dia. Na'udzubillah min zalik. Itu tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Banyak lagi. Antaranya munculnya golongan-golongan yang mengaku menjadi nabi di zaman setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munculnya kumpulan Al-Khawarij, kumpulan dari yang pecahan daripada pasukan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Kemudian tuan-tuan, ada tanda kiamat Al-Wusta, yang pertengahan. Tanda-tanda kiamat pertengahan ni sedang berlaku sekarang ni, sedang berlaku dan akan berlaku lagi. Dan kemuncaknya tanda kiamat yang besar, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, wa huwa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa khurujul mahdi, keluarnya al-imamul mahdi, wa khuruj ya'juj wa ma'juj, keluarnya ya'juj wa ma'juj, wa khuruj ad-dukhan, keluarnya asap, ad-dabah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi pada malam ni ana ambil yang pertengahan, sebab kita berada pada zaman pertengahan tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ni cerita tuan-tuan, antara tanda-tanda kiamat pertengahan yang sedang berlaku. Maja'a an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tukhidha al-fay'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ta'allumu li ghairi ad-din wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummuhu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu وظهرت الأصوات في المساجد وسادت القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهر القينات والمعازف
wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu inda dhalika rihan hamra wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan wa qadhafan wa ayatun tatabu kanizamin balin quti'a salaku fatataba. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tanda kiamat yang sedang berlaku, tanda pertengahan, yang pertama Nabi kata, idza tukhizal fai'u duwalan, apabila harta rampasan perang dibahagikan sesama kroni-kroni sahaja. Bahasa mudahnya kroni lah. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dalam istilah peperangan ni, harta yang kita dapat dalam peperangan ada dua istilah. Satu dipanggil al-ghanimah, satu dipanggil al-fai'u. Al-ghanimah, harta yang kita dapat melalui peperangan. Perang-perang tentera musuh kalah, harta yang kita rampas sebagai al-ghanimah. Satu. Yang kedua, ada satu jenis sebagai al-fai'u. Al-fai'u ini, kita pergi serang musuh, tak sempat berlaku peperangan, musuh lari bersepah rintang bukang, kita rampas harta mereka, dia panggil al-fai'u. Maka Nabi kata, apabila harta rampasan perang ini dibahagikan sesama geng-geng dia je. Contoh lagi ni kan, pasukan tentera Islam ni ramai lah, contoh ya, 10,000 sebagai contoh. Bila dah dapat harta rampasan, nanti general panglima tertinggi kata, kumpul semua harta yang dirampas, bagi sama-sama geng-geng kita je. Mana yang big boss dia dapat. Yang peribet satu, hafah pun tak ada, kau nganga je, masuk angin keluar asap, nak kabur je gitu. Jadi berlaku perkara ini, tidak dinafikan, dia tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW, tak berlaku di zaman para sahabat 4 orang al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, tetapi berlaku pada zaman-zaman selepas tu, ya, bila berlaku peperangan, berlaku isu macam gini yang menyebabkan berlaku hasad, dengki dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, wal amanatu maghnaman, dan apabila amanah jawatan ini menjadi harta rebutan, harta rampasan. Jawatan, orang berebut nak jawatan. Berlaku ke tidak zaman sekarang, tuan-tuan? Berlaku lah, apa tak berlakunya? Yang orang tak berebut, jawatan Tok Siap Suruh dengan masjid. Yang tu tak ada orang nak. Lagi-lagi Bab Bilal, sebut tarik diri belaka, kan? Tapi kalau jawatan yang besar-besar, orang berebut, tuan-tuan. Yang glamour-glamour, orang berebut. Maghnam, Nabi kata macam harta rampasan perang, direbut-rebut. Kalau kat negara kita ni, la hawla wala quwwata illa billah, berebut dan tak sabar nak jadi PM pun ada juga. Lalas jadi PM tepi, tuan-tuan. Saya cakap benda ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Innana la nu'til amanata lima yatlubuha. Nabi kata, kami takkan berikan jawatan amanah kepada orang yang terhegeh-hegeh meminta amanah ni. Aku takkan bagi, Nabi kata. Dan Nabi kata jangan diberikan. Seorang sahabat Nabi SAW, Sayyiduna Abu Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni, tuan-tuan, sahabat Nabi yang mulia ni, yang Nabi kata afdaqun nasi lahjatan, orang yang paling benar cakapannya. Dia tengok sahabat-sahabat lain ramai dapat jawatan, tiba-tiba dia tak dapat. Dia pun minta jawatan ke Nabi. Maka Nabi kata, ya Abu Dzarin, innaha la nadamatun wa innaha la khasaratun amama Allah yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, jawatan ini benda yang kau akan menyesal dan kau akan khasarah, kerugian yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita pegang jawatan, bila kita pegang amanah, apa yang berlaku besok dekat padang mahsyar? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan soal kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang orang bawahannya. Contohlah kita dalam keluarga kan, kita ada anak. Amy ada 5 orang, Pak Uda 2 orang je kan? Sempoi 2 orang je Pak Uda. Lagi banyak anak kita, makin banyak soalan kita. Bini seorang pun dah letih nak menjawab soalan. Kalau bini 2, bini 3, bini 4, macam. Sini ada bini lebih pada 2? Ada?
Mesti ada punya, takkan tak ada. Ala kulli hal tuan-tuan, nak sebutnya Allah Ta'ala akan tanya, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita takkan berganjak di padang mahsyar kecuali setelah ditanya empat soalan. An umrihi fima afnahu, umur kau habis ke mana? Daripada start kau balik sampai kau meninggal, habis ke mana umur kau? Alhamdulillah, kita ni tuan-tuan Allah pilih berada dalam rumahnya, alhamdulillah. Kan? Orang kata insya-Allah lah, daripada zaman muda, zaman bekerja, zaman pencen, tak lari pada rumah Allah. Alhamdulillah, harap-harap amalan macam ini menyelamatkan kita di padang mahsyar insya-Allah. Amin. Ada orang tuan-tuan, wallahu alam, mungkin tak pernah datang surau, mungkin tak pernah datang masjid, mungkin. Dan ada orang tak suka. Ana pernah dengar satu cerita ni di sebuah kawasan dekat Selangor, tak nak sebut nama tempat atas sebab keselamatan. Jadi dia jemaah surau tu cerita, masa mula-mula dia orang pindah kawasan tu tak ada surau. Jadi kawasan perumahan baru tak ada surau. Jadi ada hamba Allah ni, orang Melayu ni, dia belilah rumah kat situ. Jadi depan rumah dia ada tanah lapang lah. Dia kata masa aku beli tu memang pasal ada tanah lapang depan rumah aku ni. Lama kelamaan bila orang makin ramai beli rumah kawasan tu dan dibentuklah AJK penduduk, diorang pun nak buat surau. Cadangannya nak buat kat mana? Depan situlah yang tanah kosong tu. Hamba Allah ni tuan-tuan, bila dia tahu penduduk kawasan taman perumahan tu nak buat surau depan tu, mengamuk dia. Dia kata aku beli rumah ni pasal tanah depan ni kosong, kau tahu tak? Kau pula mengada nak buat surau. Mangkuk air betul diri. Kita syukurlah pada Allah. Kan daripada tak ada surau, tiba-tiba ada surau, maknanya apa? Rezeki kau. Dengan azan 5 kali sehari, boleh berjalan kaki pergi surau, rezeki kau. Dia tak nak, dia protes. Lalas tuan-tuan, dia jual rumah dia pindah tempat lain. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kesian orang macam ni. Na'udzubillah min zalik, orang macam ni kan. Harap-harap Allah selamatkan kita semua insya-Allah. Amin. Ni tuan-tuan semua, Allah Taala akan tanya, an umrihi fima afnahu, umur kau habis ke mana? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya harta pula yang kedua. Harta kau dapat daripada sumber yang apa? Halal ke? Haram ke? Syubhat ke? Macam mana kau belanjakan? Ke mana kau belanjakan? Ditanya. Wa an ilmihi fima allamahu, dan tentang ilmunya, ke mana dia ngajarkan, dia amalkan ke tidak. Jadi 4 soalan. Umur, harta, daripada mana kau dapat 2, ke mana kau dapat 3, dan keempat ialah ilmu dia. Tuan-tuan semua, jadi benda ni bukan main-main. Jawatan bukan benda nak direbut-rebut. Sebab tu Nabi kata ke Abu Zarrin, innana la nu'til amanata liman talabaha aw li talibiha. Kami takkan bagi amanah ni kepada orang yang mencarinya. Memang, dan kalau ada orang macam tu, jangan dibagi, Nabi kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa? Tanda kiamat yang pertengahan ini, wa zakatu maghnaman. Apabila zakat dianggap merugikan, apalah kena bayar zakat lah pula, kan? Dah lah kena bayar cukai lagi, zakat lagi. Contoh, bagi dia rugi. Padahal zakat ni tuan-tuan, kalau kita belajar kan, apa makna az-zakat? An-numu. An-numu dengan makna bertambah, makin subur. Orang yang bayar zakat, hartanya makin subur, makin berkat. Sebab tu zakat ni tuan-tuan, kalau sampai nisab dia, sampai haul dia, maknanya nisab kiraan dia, sampai dia punya setahun, keluarkan. Jangan dipospon, jangan ditangguh-tangguh. Kalau ditangguh-tangguh, nanti zakat itu akan merosakkan harta benda kita yang lain. Sebab apa? Ulama cakap, bila contoh kita ada simpanan, kita kena keluarkan simpanan, atau kita kena keluarkan zakat. Contohlah, zakat tahun tu 1,000 kena keluarkan. Tiba-tiba kita tak keluarkan 1,000 tu tuan-tuan,
bukan milik kita dah, dia milik orang lain, dia milik asnaf. Dan bila kita tak keluarkan, dia akan merosakkan harta yang lain. Ibarat ulama kata seperti buah dalam kotak. Buah ni dah rosak dah, yang dah rosak ni kau kena keluarkan. Zakat lah tu, dia kena keluarkan, bukan hak engkau. Tapi kalau kau biarkan juga buah tu dalam kotak, nanti dia akan merosakkan buah-buahan yang lain. Habis satu kotak akan rosak belaka. Jadi zakat dianggap sebagai perkara yang merugikan. Anda pernah jumpalah seorang hamba Allah ni, Datuk Jutawan, dia kata, "Mi, aku bayar zakat tiap bulan." Dia kata, "Oh, bagus lah," kata. "Kenapa tak bayar setahun sekali?" "Oi," dia kata, "bayar setahun sekali ni ujian kau tahu." Dia kata, "Kenapa?" "Pasal banyak." Jadi niaga juta-juta ni, kalau bayar tiap bulan tak nampak sangat ni. Kau bayar, kalau aku kena bayar setahun 100,000. Kau jangan main setan celaka ni. Si silap raya, tak payahlah. Dia adalah setan akan cuba usaha untuk menggagalkan kita daripada bayar zakat. Ya, itulah orang kata bukan senang. Dan kita kena ingat, macam saya sebutkan tadi, zakat itu jangan dibiarkan, dah sampai nisabnya, sampai haulnya, terus keluar. Itu bukan hak kita dah, hak orang lain. Wa ta'allumu li ghairi din, Nabi kata lagi, antara tanda-tanda kiamat pertengahan apa dia? Apabila orang belajar bukan kerana agama, ataupun orang belajar bukan belajar agama. Satu, pertama bukan belajar agama. Yang kedua, belajar agama tapi bukan kerana untuk agama, untuk dunia. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang tak percaya padahal yang bagi rezeki itu Allah. Satu. Yang kedua, ada juga orang ngaji agama tapi bukan kerana agama, kerana kepentingan dunia. Jangan sekali-kali, na'udzubillah min zalik. Walaupun saya tengok dalam surau ni rata-rata semua dah veteran, tapi ada juga yang muda-muda. Kita ni kalau hantar nak ngaji agama, betulkan niat hanya kerana Allah. Jangan ada sikit pun dalam hati selain daripada Allah. Kan? Ada orang kata, eloklah ngaji agama, besok dah besar boleh ganti Menteri Rahmatan lil Alamin tu. Yang tu tak apa, aku setuju. Yang tu aku setuju, elok sangat diganti, menghabiskan boreh. Cuma nak sebut tuan-tuan, dalam kitab Ta'limul Muta'allimi fi Adabil Ta'allumi ada sebut tahu. Contohlah, kita tengok keadaan negara kita teruk apa semua kan. Kita ni belajar agama, tapi dalam hati kita kata, aku ni belajar sampai satu waktu nanti kalau Allah izinkan, aku nak pegang jawatan penting dalam negara aku untuk menjaga agama aku. Kalau itu niatnya, boleh ulama kata. Mana bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk kocik, bukan untuk perut dia, untuk boroikan perut dia, tapi kenapa? Nak menjaga agama. Itu dibenarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allimi fi Adabi Ta'allum lil Imam Zarnuji. Jadi tuan-tuan semua, ala kulli hal, sebaik-baiknya, seelok-eloknya, anak-anak kita yang nak ngaji agama, betulkan niat hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sikit pun niat nak ke dunia ni. Dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada fiman ahab wa fiman la yuhib, walakin al-a'tal akhirata liman ahab. Allah Ta'ala bagi dunia kepada orang yang Allah suka, dan kepada orang yang Allah tak suka pun Allah bagi juga. Maknanya orang beriman pun dapat dunia, orang kafir pun dapat dunia tuan-tuan. Kan? Orang kafir pun dapat. Kafir kan ramai kaya-kaya tu, dapat dunia. Tetapi Allah Ta'ala memberikan akhirat hanya kepada orang yang Allah suka sahaja, itulah orang beriman. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia pun kita dapat. Itu Nabi sebut antara tanda pertengahan kiamat, apabila orang belajar tidak belajar agama, ataupun belajar agama tapi nak mencari kepentingan dunia. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya Nabi kata, wa ata'a ar-rajulu mura'atahu wa aqa ummahu. Apabila seseorang suami, kan, seseorang suami ni lebih taat bini dia, atau bahasa yang orang tahu TB, lebih takut bini
pada dengar cakap mak dia. Wa aqa ummahu, jadi derhaka pada mak dia. Dengar cakap bini tu. Kalau biasanya benda ni berlaku bila tak nak balik raya. Suami kata, tahun ni kita balik rumah mak kita. Tak payah. Bini tu kata, awak tu tiap-tiap minggu balik rumah mak awak, raya ni balik rumah mak kita pula. Okeylah. Contohlah kan. Suami solehah, terbalik, sepatut bini solehah. Jadi kita ni dengar sangat cakap bini. Mak tu pula tunggu manalah anak aku tak balik-balik ni kan. Manalah, kita pun macam-macam alasan. Kalau mak tu kecil hati, berdosa tau, jangan main-main. Ya, Nabi kata itu berlaku di akhir zaman apabila para suami ni lebih taat bini dia daripada mak dia. Padahal kan dalam hadis Nabi SAW, apabila Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang mesti aku berbuat baik pada dia? Nabi kata, mak engkau. Ummaka, mak engkau. Qala summa man, lepas mak engkau. Qala summa man, lepas mak engkau. 3 kali Nabi kata mak. Qala summa man, kali keempat, lepas tu siapa ya Rasulullah? Qala summa abaka, kemudian bapa engkau. Abah level yang keempat. Kita ni semua level keempat, tuan-tuan. Mak level 1, 2, 3. Tapi kena ingat, orang perempuan dengan suami pula, kau jangan main-main kan. Takkan masuk syurga isteri apabila suami tak redha pada dia. Kau jangan main-main. Dan Nabi kata, kalaulah diizinkan kepadaku untuk manusia sujud sesama manusia, nescaya aku akan suruh isteri sujud pada suami. Tu nak kabur level suami, menang juga kita lah nak kaburnya. Tapi sebagai anak, mak tu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mak ni mengandungkan kita dua bulan apa, wa hamlu wa fisaluhu 9 bulan. Lepas tu menyusukan kita lagi. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, mana mengandung dalam keadaan susah, letih, macam-macam kan. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Jadi Nabi kata, apabila suami lebih dengar cakap bini daripada cakap mak dia, melawan cakap mak dia. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, dan apabila berlaku juga sekarang ini, anak-anak lebih rapat dengan kawan daripada dengan bapak sendiri. Bapak tak ada kawan, tak ada geng kan, tinggalkan abah seorang-seorang. Contoh, anak merayap, enjoy kan. Tak boleh macam gitu. Kita kalau nak berjalan, macam saya kan, saya mak dah tak ada, tinggal abah. Jadi kalau nak berjalan ke mana, ajak abah. Bah, jom. Jom. Cuba lah. Pergi 3 hari ke 2 hari ke makan angin kan. Gitulah. Jadi kadang ada orang zaman sekarang ni, bila mak ke abah dia telefon, dia kata, sorry sibuk, busy ada meeting lah, macam-macam cekadak dia bagi. Apa orang kata alasan. Tapi kalau member panggil, jom ngeteh, alright kan, terus turun, lepak cakap kat mana, terus turun, tak ada hal punya. Kau tahu tak ada alasan. Tapi bila mak bapak panggil, macam-macam dia punya alasan. Kau tu sibuk lah, berjadah lah. Padahal belanja mak bapak tu punca kepada seluruh rezeki, kunci kepada rezeki mak bapak kita tu. Kawan-kawan tu tukang pau kita je kan? Walaupun dapat juga pahala lah, tapi takkan sama dengan pahala kita berbuat baik dengan mak abah kita. Berlaku juga pada hari ini, wa adna sadiqahu, apabila anak ini lebih menyayangi kawan dia, wa aqsa abahu, dan menjauhkan dia pada mak abah dia. Tak nak. Alah, bawa orang tua-tua ni kadang nusa nak terkencing, nak terberak, malas aku layan. Elok sangatlah tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, selagi kalau mak abah masih hidup lagi, minta redha dia. Minta seterusnya Nabi kata redha pada kita. Antara tanda kiamat ini, wa dhaharatil aswatu fil masajidi, apabila orang meninggikan suara di dalam masjid. Maknanya macam malam ni lah kot, ceramah suara kuat-kuat ni. Ini bukan tinggi suara tuan-tuan, ni ceramah standard lah tu. Tinggi suara ni, ya ulama kata apa dia, orang berniaga dalam masjid.
Masjid macam pasar selayang, pasar apa nama tu, pasar burung kan. Orang nak niaga boleh niaga dekat ruang luar, tapi kalau dalam masjid tak boleh. Dia angkat-angkat suara, lelong-lelong, contoh murah. Satu penafsiran ulama. Antara penafsiran yang kedua, berlaku pergaduhan, perbalahan dalam masjid, wa rafa'atil aswat fil masajidi, dengan sebab pergaduhan dan perbalahan. Berlaku juga benda macam ni. Kemudian Nabi kata, antara tanda kiamat pertengahan apa dia? Wasadal qabilata fasiquhum, apabila dilantik ketua bagi sesuatu kabilah. Kabilah zaman dulu lah bahasa Arab kabilah. Kita pada hari ini ketua, kita Melayu tak ada kabilah tuan-tuan. Kita macam style kita lah kan. Nabi kata apa? Dilantik ketua di kalangan masyarakat, fasiquhum, orang yang fasik. Fasik ni apa dia? Yang mengekalkan dosa besar, tak tutup aurat. Kalau calon tu perempuan, wakil rakyat tu perempuan, haram tak tutup aurat. Tak kerti bahasa. Dia tutup aurat bila? Time nak hantar orang pergi haji. Dia tetap tutup aurat, dah pandai tergigih. Ataupun ada kematian, dia datang pakai tudung cover rambut dia. Bila time kongsi facai, haram, tak ada pakai tudung, tak ada apa. Meraihkan semua. Liberal orang panggil tuan-tuan. Tak betul macam, tak boleh macam ni. Fasikuhum. Sedangkan tutup aurat tu hukumnya wajib. Ataupun orang yang jenis tak reti nak menjaga sembahyang 5 waktu, yang tak reti halal haram, dosa pahala, tak reti, maka Nabi kata berlaku juga apabila orang fasik dilantik menjadi ketua. Berlaku ke tidak pada hari ini? Berlaku tuan-tuan, berlaku. Sekarang bukan fasik kafir terus tu tak. Itu yang akan aku hangi satu badan tu. Kalau orang mabuk, bawa kereta, langgar merata, berapa ramai orang mati, baru nak kaji berapa nak didenda, berapa syahadat dia, berapa kalau mabuk 500, aku boleh bayar nak kabarnya. Orang bagilah kau sikit kan. Ni tak, dah punya ramai orang mati. Aku astagfirullah, sorry lah kadang terkeluar aku, minta maaf lah ya. Geram tuan-tuan. Dah lah kita ni ada kilang arak. Ana tuan-tuan duduk Shah Alam kan, ada sekali tu seorang ulama Palestin datang. Ulama Palestin ni bernama Syekh Muhammad Mahmud Siyam, dah meninggal dunia dah. Dia bekas imam Masjid Al-Aqsa. Jadi bila dia datang ni, anak kena jadi penterjemah dia orang lah. Anak ambil, dia pun datang ke Shah Alam. Jadi sepanjang-panjang perjalanan tu dia tengok bangunan besar-besar. Dia tanyalah Ana, ni apa. Ana sebutlah. Oh ni yang lawa ni, ni Masjid Al-Azraq, Masjid Shah Alam. Masya Allah, lawanya Masjid Shah Alam. Ni tengok apa ni? Ini Mal'ab Kabir, stadium. Masya Allah. Masuklah dekat Federal Highway. Turun Federal Highway tu, ada kilang sebelah kiri tuan-tuan. Warna hijau kilang tu. Dia kata, Nazri syuhada, ni apa? Aku tengok, alamak, mampus aku. Takkan aku nak kata kilang Gardenia pula. Apa lagi anda pun katalah, hadal masna' li sina'atil khamr, kilang buat arak. Kilang buat arak, dia kata. A'udzubillah, dia kata. Na'udzubillah min zalik. Dia minta driver ni bawa laju tuan-tuan. Kawasan laknat, dilaknat Allah kawasan ni. Siapa yang bagi lesen, yang bagi tanah, dia tanggung dosa yang kau tahu, tak kering sampai kiamat. Kau tahu dosa dia macam tu. Dosa dia tuan berpanjangan ila yaumil qiyamati. Allahu Akbar. Kadang kita tak tahu macam mana nak buat negara kita ni. Arak ni Nabi kata ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Antara peruntukan minum ketum dengan apa nama arak, mana lagi salah tuan-tuan? Ketum lagi salah, ambil kau. Ketum lagi besar, kau jangan main. Padahal tak ada sebut ketum dalam Quran. Ada baca, pernah baca innamal ketum ada. Kau jangan buat bid'ah Yang ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama al khamru, kalau kita belajar bahasa Arab, innama dia panggil kafatun makfufatun, makna yang kuat, sesungguhnya. Arak, judi, menenung nasib.
menyembah al-wal ansar wal azlam, menyembah berhala merupakan rijisun, najis, perbuatan setan, hendaklah kamu jauhi. Tak, benda yang Allah Ta'ala larang itulah yang kau buat. Diberikan lesen minum, mabuk, langgar, tak ada tindakan pun menyakitkan hati. Cakap banyak-banyak sekarang, kau tahulah tepi ni balai dekat balai kan. Kau tak pasal-pasal masuk dalam aku sekarang. Tapi itulah realitinya tuan-tuan. Itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Orang-orang fasik, orang kafir jadi ketua. Wa kana za'imul qawmi ardhalahum. Ketua satu kaum itu orang yang paling hina, yang paling jahil. Wa ukrima rajulu makhafata syarrihi. Nabi kata lagi, dan apabila seseorang itu dihormati bukan dengan sebab waraknya, bukan dengan sebab ilmunya, bukan dengan sebab akhlaknya, tapi dihormati kenapa tuan-tuan? Sebab kita takut dekat dia. Dia ni kau jangan main, Tan Sri ni, Datuk ni kau jangan main, dia ni orang dia ramai kawasan ni, kau jangan cakap banyak dengan dia. Jadi kau takut orang tu kenapa? Sebab kau takut kezaliman dia, kejahatan dia. Wa zahara al-qainat wal ma'azif. Dan Nabi kata apa? Banyaknya berlaku hiburan-hiburan, artis-artis nyanyi dan sebagainya. Wa syuribatil khumur. Ni yang tadi kita sebut. Dan minuman arak secara berluas-luasan sangat. Dulu Ana pernah dijemput ceramah dekat Pulau Tioman. Custom sana jemput tuan-tuan. Jadi bos custom kat sana tu cerita masalah apa kat sana? Masalah arak lah. Arak kat sana lebih murah daripada air mineral, 60 sen satu tin, sebab tak kena cukai. Padahal Pulau Tioman majoriti orang Islam. Yang datang minum toddy ni pelancong berapa ekor je. Tapi arak murah tuan-tuan. Dia kata sedih Ustaz, budak muda semua, bukan semua lah kan, ramai minum arak sebab arak murah. Padahal kawasan Pulau Tioman ni Ana rasa mungkin tak sampai 2,000 ke penduduk dia, sikit sangat. Tapi itulah, dia dijual arak dengan murah dengan sebab atas dasar konon-konon nak tarik pelancong. Padahal pelancong pun tak minum arak cap ayam ni, kau tahu tak? Dia minum vodka. Dia minum tak apa benda lagi tak kerti aku nak sebut. Tetapi kita pula nak sangat jaga hati puak-puak kafir ni. La haula wala quwwata illa billah. Wa syuribatil khumur. Minuman arak berluas-luasan. Wa la'ana akhiru hadhil ummati awalaha. Dan Nabi kata apa lagi? Tanda-tanda kiamat. Apabila umat akhir nanti melaknat orang-orang yang terdahulu. Generasi akan datang melaknat orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu, sekarang kita hidup lagi tuan-tuan. Kalau kita mati besok, apa yang berlaku dekat negara kita ni, segala kerosakan, segala-galanya, generasi akan datang akan kata apa? Ni orang dulu punya kerja ni, bodoh, bangang. Dia kata macam tu. Dia akan laknat orang dulu. Tak, orang kata tak reti nak menghargai, tak reti nak menjaga negara, dia akan laknat. Nabi kata. Maka Nabi kata, bila berlaku semua benda-benda yang saya sebutkan tadi, kemuncaknya falyartaqibu inda dhalika rihan hamra. Maka kau tunggulah, Nabi kata, kau tunggulah, akan datang angin yang berwarna merah. Wa zalzalatan, gempa bumi. Wa khasfan, khasfan ni gempa bumi juga. Wa maskhan, maskhan diubah. Ni anda tak tahu macam mana, sama ada manusia diubah jadi binatang ke macam mana ke, wallahu alam. Wa qadhan wa ayatun tatabu. Dan Nabi kata apa? Akan berlaku tanda-tanda kiamat yang seterusnya. Kanidhamin balin kuti'a salakuhu fatataba. Nabi kata ibaratnya macam mana? Kalau kita pegang tasbih kan, kita potong dia punya biji tasbih tu jatuh berderet jatuh. Begitulah Nabi kata tanda kiamat terus berlaku, banyak berlaku, sehinggalah berlaku kiamat yang tanda yang terbesar sekali tuan-tuan semua. Jadi ini antara hadis yang Rasulullah SAW sebut tanda-tanda kiamat. Antara hadis yang lain tuan-tuan, Rasulullah SAW sebut lagi, wa an Jabir bin Abdullah anna Nabiya SAW qala li Ka'ab bin Ujrah. Nabi bersabda daripada Jabir bin Abdullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Nabi kata, a'azakallah ya Ka'bu min imarati sufaha. Nabi kata, wahai Ka'ab, semoga Allah pelihara engkau daripada pemerintah yang bodoh. Qala, maka sahabat ini berkata, wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah, apa di pemerintah yang bodoh ni ya Rasulullah? Sahabat tak boleh terfikir, tuan-tuan. Orang kata cannot brand. Tak terfikir macam mana orang bodoh boleh memerintah. Mana boleh terfikir kan? Setahu kita yang memerintah mesti cerdik-cerdik. Tiba-tiba Nabi kata orang bodoh memerintah di akhir zaman. Nabi kata, macam mana tu ya Rasulullah? Nabi kata, pemerintah bodoh di akhir zaman ini, umara yakununa ba'di, ada pemerintah selepas daripada aku, la yahtaduna bihadi, mereka tidak ikut petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak ikut sunnahku. Tuan-tuan kena ingat, zaman sekarang kita ni ada golongan apa? Anti hadis. Dia tak percaya dengan hadis Nabi SAW. Konon-konon dia hanya beriman dengan Quran sahaja. Saya cakap, tuan-tuan, bukan saya cakap apa hukum menolak hadis ni? Nak jawab pun tak berani. Kapiak lah, payah sangat nak faham. Ya, sebab hadis ni, tuan-tuan, merupakan sumber menafsir bagi Al-Quran. Al-Quran ni ada 3 cara penafsiran. Tafsirul bil ma'thur, tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Wa tafsirul Quran bi ara'i sahabatin, dengan pendapat sahabat. Wa tabi'in, dipanggil tafsir bil ma'thur. La sekali tafsir bil ra'i, tafsir dengan ijtihad para ulama. Jadi hadis merupakan sumber yang kedua. Tiba-tiba ada satu kumpulan dekat negara kita kata apa? Hadis tak boleh pakai. Sebab dia kata hadis ni, ialah hadis lah, dia kata riwayat, entah ya ke tidak. Lepas tu dia kata Imam Bukhari tu tak logik boleh menghafal ratus ribu hadis. Dia ikut, ni masalahnya, dia ikut kepala otak dia. Dia manja ikut logik aja. Masalah, tuan-tuan, otak yang Allah bagi pada kita ni ada had pemikiran dia. Sampai satu tahap dia tak boleh pergi dah. Tapi kalau kau paksa juga, jadi bengong lah. Jadi benda-benda luar biasa tak mustahil berlaku. Banyak ulama-ulama dahulu yang menghafal 300,000 hadis, 400,000 hadis, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi orang geng-geng ni tak percaya. Jadi dia kata hadis kita tak percaya, kita ambil Quran aja. Okey, tak apa. Kalau kau ambil Quran, kalau dia kata dia hanya ambil Al-Quran, tanya dia makan ikan ke tidak? Ikan dia makan ke tidak? Makanlah. Kau ambil dalil mana yang mengatakan ikan boleh makan? Ada dalam Quran kata ikan boleh makan? Ada? Cuba baca Quran, bagi saya satu ayat yang Allah Ta'ala kata ikan halal dimakan dalam Quran. Kalau ada, confirm tak ada. Kau jangan cakap banyak lah. Kita dah kata banyak, tuan-tuan dah kata banyak kali, tak ada langsung ayat Quran mengatakan ikan tu halal. Habis kau tahu mana boleh makan ikan? Hadis Nabi lah kata. Nabi kata uhillat lana al-maitatan as-samak wal jarad, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, ikan dan belalang. Su'ila 'anil bahri, Nabi ditanya tentang hukum laut. Qala huwa hillu ma'uhu al-hillu maitatuhu, Nabi kata laut ini airnya suci, bangkainya, mana kehidupan laut, boleh kau makan. Berdasarkan hadis ini maknanya boleh makan ikan. Mana nak tak nak kau kena ambil hadis juga. Tapi nak kata apa, tuan-tuan, di akhir zaman ini ada orang yang tolak hadis Nabi SAW, yang dah meninggal, yang dah mati, nama apa? Kasim Ahmad tu. Bukan Kasim Selamat, Kasim Ahmad. Wala yastanuna bi sunnati, maka Nabi kata umara, siapa pemerintah yang bodoh ni? Pemerintah lepas zaman aku, mereka tidak mengikut petunjukku dan tidak ikut sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, ni ingat amaran Nabi ni, barang siapa yang membenarkan segala pembohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu di atas kezaliman mereka.
faulaika laitsu minni walastu minhum. Maka mereka ini bukan di kalangan aku, mana bukan umatku, dan aku bukan nabi bagi mereka. Nabi tak mengaku umat bagi mereka-mereka yang menyokong kezaliman. Tuan-tuan, negara kita berlaku benda begini. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat Syria, lebih teruk. Syria ni la haula wala quwwata illa billah. Kerana bawa balik dalam seminggu lah. Ya, nanti tiap tahun akan ke Syria hantar bantuan kemanusiaan untuk pelarian-pelarian kat Syria. Tiap tahun kita pergi sejak tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah kita ada NGO dan kami ada 4 buah sekolah pelarian dekat sana. Dekat dalam Turki ada 2, dalam Syria ada 2. Nak sebut tuan-tuan, kezaliman Bashar al-Assad ni, sahabat orang Syria kata apa? Kami lebih sanggup masuk penjara Israel daripada penjara Bashar Assad. Nak kabur sejahat-jahat Israel, jahat lagi Bashar Assad. Lagi kejam dia tuan-tuan. Bunuh manusia ni tak tahulah dah berjuta umat Islam di Syria yang dibunuh oleh rejim Bashar al-Assad tuan-tuan. Dicampur dengan bantuan daripada Rusia, daripada Iran, Syiah dan sebagainya, membunuh umat Islam di Syria. Kena ni pula sekarang ni tuan-tuan, musim sejuk. Baru ni anda pergi, ya Allah sejuknya. Air kita ni tuan-tuan, kalau masuk dalam peti ais kat rumah masih boleh minum. Kalau cuah tak kepala pun no problem tuan-tuan. Sana kau buka je air paip, kau kena dekat tangan, sengal gileng kau tak. Sakitnya. Belum letak kat muka lagi, letak muka. Ya Allah, sakit Syekh. Ambil sembahyang ni, kita kat Malaysia ni 8 kali pun tak apa. Tu tak tambah was-was lagi. Was-was 12 kali. Sana sekali cukup. Tak ada was-was dah cukup. Perit bang, sakit, sejuk tu sakit, kau tahu tak? Kalau basuh tangan ni sakit, kalau berak lagi sakit. Nak basuh buntut, odoi melompat bang oi, kena air sejuk tajam. Tu teruk Syekh. Dah lah sejuk. Bayangkan rumah kena bom. Tak tahu nak tidur mana. Berjalan suami, isteri, anak, mak bapak, orang tua, bawa sekadar yang ada, berjalan berkilo-kilometer tuan-tuan nak menuju ke sepadan Turki. Kena bom lagi, kena bom lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruk. Dalam dunia ni tuan-tuan, negara yang paling istiqamah membantu Syria Turki je. Negara Arab lain dah tak peduli dah. Diorang mula-mula je semangat, sekarang dah tak layan dah. Qatar dulu bagi bantuan. Lepas tu bila Qatar pula kena boykot, tahu kan, antara Emirates, Saudi, kadang pening kepala tengok Arab ni tuan. Arab lah ke?